بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, apa khabar anak-anak sekalian dari Islam Cik Yumi? Okey, insyaAllah hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya lah, Ustazah Miza akan bercerita pada Jumaat kan, ada slot bercerita. Okey, walaupun dalam keadaan kita PKPB, saya akan meneruskanlah dengan slot bercerita saya insyaAllah. Okey, 2 minggu lepas kita dah habis dengan kisah Nabi Yusuf kan. Okey, Alhamdulillah banyak pengajaran yang kita dapat. Okey, jadi hari ini saya nak sambung, bukan sambung lah, saya akan cerita kisah baru iaitu tentang kisah Imam Syafi'i. Kenal tak siapa Imam Syafi'i? Pernah dengar kan? Okey, Imam Syafi'i ini adalah ilmuwan agung ataupun ulama terkemuka lah antara 4 mazhab tu kan. Okey, selain daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang Imam Syafi'i ni sangat bersungguh. Kesungguhan Imam Syafi'i ni dalam menuntut ilmu dan juga bagaimana Imam Syafi'i beradab terhadap gurunya. Macam mana adab dan akhlaknya terhadap guru. Okey, jadi semoga kita dapat pengajaran lah daripada kisah Imam Syafi'i ni insyaAllah. Okey, nama sebenar Imam Syafi'i adalah Abu Muhammad Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i dan diberi gelaran sebagai Imam Syafi'i lah. Okay, Imam Syafi'i ini dilahirkan sebagai anak yatim kerana bapa beliau telah meninggal sejak daripada sebelum beliau dilahirkan, dan beliau dibesarkan oleh ibunya yang hampir tua. Okay. Dan ibu Imam Syafi'i ini sangat mementingkan pendidikan, sangat mementingkan keperluan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dan Imam Syafi'i ini dilahirkan di Palestin. Jadi ketika Imam Syafi'i ini semakin membesar, ibu dia rasa kena pindahlah kat Mekah, kena pindah ke Mekah sebab nak dapatkan ilmu, suasana pelajaran, suasana pendidikan yang lebih bagus kan. Jadi ibu dia kata pindahlah ke Mekah. Jadi Imam Syafi'i dan ibunya berpindah ke Mekah untuk memastikan Imam Syafi'i dapat suasana pengajaran pendidikan yang sebaiknya lah. Okay, jadi ketika di Mekah, Imam Syafi'i ni memang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Memang betul-betul pergi ke halaqah-halaqah yang ada di Masjidil Haram. Dan walaupun ketika itu kan Imam Syafi'i ini dilahirkan miskin, tak ada apa-apa, orang susah, tak ada pensel, tak ada kertas, tapi Imam Syafi'i ini bersungguh-sungguh sampai menggunakan tembikar, menggunakan kulit, kayu untuk dia mencatat apa yang dia belajar daripada halaqah-halaqah yang ada di Mekah ketika itu dah, daripada di Masjidil Haram ketika itu. Jadi Imam Syafi'i bersungguh-sungguh mencatat apa yang dia belajar untuk pastikan dia ingat. Dan Imam Syafi'i ni sejak daripada kecil lagi ramai orang dah boleh nampak dah kesungguhan dia menuntut ilmu. Dan nampak dah Imam Syafi'i ni seorang yang sangat cerdik, pintar, pandai kan, cerdas, tinggilah kecerdasannya. Jadi Imam Syafi'i ni dikatakan sejak daripada umur 7 tahun lagi dah boleh menghafal Al-Quran. Dan Imam Syafi'i telah menghafal karya Imam Malik iaitu satu kitab yang bernama Muwatta. Muwatta ni Imam Syafi'i dah hafal dalam tu mengambil masa 9 hari saja dah boleh menghafal apa yang ada di dalam kitab Muwatta. Dan ada masanya juga Imam Syafi'i ni dia pergi dekat pejabat kerajaan. Dia kan orang susah kan. Dia pergi dekat pejabat kerajaan, tempat yang macam orang-orang tu dia buang kertas-kertas yang dah digunakan kan, kertas-kertas terpakai yang dah tak guna tu. Jadi Imam Syafi'i ni kutip salah satu kertas tu untuk digunakan semula, untuk dia mencatat apa yang dia nak belajar, apa yang dia akan dengar daripada halaqah-halaqah tu. Nak kata bersungguh-sungguhnya Imam Syafi'i walaupun dalam keadaan dia tak punya apa-apa. Dan suatu hari ni Imam Syafi'i dia terdengarlah ada Imam Malik ni mengajar hadis dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Jadi Imam Syafi'i ni dia minta izin dengan ibu dia, cakap, ibu
boleh tak kalau saya nak pergi Madinah nak belajar hadis dengan Imam Malik. Sebab dia katakan Imam Malik ni ada belajar hadis lah dekat sana. Jadi Imam Syafi'i tak nak melepaskan peluang ni, jadi dia minta izin dengan ibu dia. Jadi ibu dia pun membenarkan dia untuk pergi ke Madinah. Dan kemudian Imam Syafi'i pun pergilah ke Madinah. Sampai saja di Masjid Nabawi, dia terus masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan ketika itu memang Imam Malik sedang mengajarkan anak muridnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang mengajar mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Imam Syafi'i masuk dengan tertib, masuk dengan sopan, duduklah dalam majlis ilmu tu kan, dalam majlis yang Imam Malik ajar tu. Okay, jadi Imam Syafi'i pun duduk, dan Imam Syafi'i kan orang susah, dia tak ada pensel, dia tak ada kertas. Jadi dia tak ada tempat dia nak catat. Jadi apa yang dia guna? Dia guna lidi, awak tahu lidi? Lepas tu dia letak air liur, dia letak air liur dekat lidi tu, lepas tu dia catat dekat tangan dia. Dia catat dekat tangan dia, dia catat macam tu. Dan sambil tu dia dengar dengan khusyuk apa yang Imam Malik sampaikan. Dan tanpa disedari, sebenarnya Imam Malik perasan apa yang dia buat. Imam Malik perasan yang dia pegang lidi tu, dia letak air liur dia, lepas tu dia catat kat tangan dia. Dia tak sedar lah yang sebenarnya Imam Malik sedang memerhatikan apa yang dia tengah buat. Okey. Dan kemudian lepas semua dah habis sesi belajar hadis tu, Imam Malik pun panggil Imam Syafi'i. Imam Malik panggil lah Imam Syafi'i ketika tu, anak murid dia kan. Okey, dia panggil. Aku nampak apa yang engkau buat sepanjang aku mengajar. Imam Malik nak tegur Imam Syafi'i, sebab Imam Malik rasa apa yang Imam Syafi'i buat tu adalah satu tingkah laku yang tak baik lah, satu tingkah laku yang tidak sopan. Dia kan bermain dengan lidi. Jadi Imam Malik tanyalah, kenapa ketika aku sedang mengajar engkau bermain dengan lidi dan air liur ketika aku sedang mengajar. Jadi Imam Malik kata, maaf tuan, sebenarnya aku bukan bermain dengan lidi tu, sebenarnya aku mencatat apa yang telah engkau ajar. Imam Syafi'i kata, aku mencatat apa yang telah engkau ajar di dalam kelasmu. Jadi Imam Malik pun ambil lah tangan Imam Syafi'i, dan tangan dia tengok, tak ada apa-apa pun dekat tangan dia, kosong je. Jadi dia kata, kalau engkau kata engkau mencatat, mana tangan kau kosong je, tak ada apa-apa pun dekat tangan kan. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Ya betul, aku hanya mencatat dan aku menghafal apa yang aku dengar, hadis-hadis yang 20 hadis yang kau telah ajar pada hari ini. Jadi Imam Malik berkata, tak apa, dia nak test kan. Jadi dia kata dekat Imam Syafi'i, bacalah, baca hadis yang kau kata kau dah hafal. Jadi Imam Syafi'i pun berjaya, ternyata Imam Syafi'i berjaya baca 20 hadis yang Imam Malik dah ajar pada hari itu. Dan Imam Malik sangat terkejut, ya Allah, terkejut dan sangat kagum. Dan Imam Malik terkejut pada hari itu 20 hadis yang telah diajar telah dihafal oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik sangat berasa tertarik hatilah dengan kelebihan Imam Syafi'i tadi. Begitulah Imam Syafi'i, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, miskin kan, tak ada apa-apa, tapi bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu. Okey, jadi untuk kisah yang kedua, tentang bagaimana tingginya adab dan akhlak Imam Syafi'i terhadap gurunya. Okey, ada satu kisah yang lain. Okey, satu hari ni ketika ni Imam Syafi'i dah besar lah, dah dewasa, dah jadi ulama terkemuka kan, dah jadi ulama yang hebat. Okey, jadi suatu hari tu Imam Syafi'i ni tengah mengajar anak-anak murid dia, dan kemudian Imam Syafi'i tengah-tengah mengajar tu, tiba-tiba ada seorang Badawi lalu. Imam Syafi'i terus menghentikan kelasnya dan terus pergi kepada Badui tersebut dan terus memeluk Badui tu. Dan anak-anak murid yang melihat terpinga-pinga, terkejut. Kenapa ustaz kita peluk orang Badui tu? Jadi dia terkejut kan, anak murid dia terkejut. Jadi Imam Syafi'i pun selesai daripada tu, Imam Syafi'i pun terus masuk ke kelas mula, dan anak murid dia tanya, kenapa Imam Syafi'i peluk Badui tu dah lah comot, busuk, kenapa peluk dia? Jadi Imam Syafi'i pun bercerita lah, itu adalah guru aku. Itu adalah guru aku yang aku hormati, yang pernah mengajarkan aku ilmu.
Okey, jadi dia pun Imam Syafi'i pun ceritalah sebenarnya macam mana kisah Imam Syafi'i dengan cikgu tadi dengan Badui, orang Badui tadi. Sebenarnya Imam Syafi'i kata dulu ketika dia sedang menulis kitab fiqah, dia menulis kitab fiqah, waktu tu ada satu ni Imam Syafi'i tak tahu nak bezakan kitab fiqah. Fiqah ni kan cerita pasal hukum kan, macam-macam. Jadi Imam Syafi'i ni ada satu part tu dia tak tahu macam mana nak bezakan anjing yang dah cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Okay, jadi Imam Syafi'i confused lah, tak tahu kan. Macam mana nak bezakan anjing yang cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Dan Imam Syafi'i ni jumpalah dengan seorang badui ni sebab Imam Syafi'i rasa orang badui ni dia kan bela kambing. Bila dia bela kambing dia akan pelihara anjing juga untuk jaga kambing-kambing ni. Jadi Imam Syafi'i ni pun berjumpa dengan orang badui tadi dan minta pendapat dia lah untuk tanya dia macam mana kita nak bezakan anjing yang cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Jadi orang badui ni tadilah yang Imam Syafi'i peluk tadi kan beberapa tahun yang lalu, orang badui ni lah yang menerangkan kepada Imam Syafi'i. Orang badui ni lah terangkan okay, macam ni cara nak bezakan anjing yang cukup umur, anjing yang belum cukup umur, macam ni lah cara bezakan. Okay, jadi dari situlah disebabkan penerangan yang diberikan oleh orang badui tadi, orang badui dah terangkan semua cara nak bezakan anjing tadi, dari situlah Imam Syafi'i boleh melengkapkan kitab fiqahnya. Imam Syafi'i dapat melengkapkan kitab fiqahnya. Dari situlah Imam Syafi'i kata apa dekat anak murid dia, okay, jadi inilah orang yang antara orang yang pernah mengajarku walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi kamu lihat macam mana Imam Syafi'i sangat menghargai. Bukannya cikgu yang ajar dia daripada kecil kan, bukan cikgu yang ajar dia membaca, bukan, tapi hanya mengajarkan dia sedikit saja ilmu. Tapi Imam Syafi'i sangat menghargai dan terus menganggap orang badui itu adalah gurunya. Dan apabila dia jumpa dan bertahun-tahun kemudian dia jumpa walaupun dalam keadaan badui itu comot, busuk, tapi dia peluk dan mengucapkan terima kasih. Nak lihat, kamu lihatlah betapa Imam Syafi'i sangat menghargai orang yang pernah memberikannya ilmu. Apatah lagi kita, guru-guru yang pernah mendidik kita ni, guru cikgu-cikgu awak kan, yang ajar awak mengaji, yang ajar awak macam mana nak cuci pinggan, cuci tangan, masuk toilet, semua tu ajar awak tentang kehidupan. Lagi sepatutnya lebih lagi awak menghargai guru-guru kan. Okey, jadi berdasarkan kisah Imam Syafi'i inilah dua kisah di mana Imam Syafi'i seorang yang sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dan Imam Syafi'i juga sangat tinggi adab dan akhlaknya terhadap guru. Dan kalau kita tengok kita sekarang pergi sekolah senang kan, mak ayah hantar naik kereta, senang je, sampai-sampai sekolah dah ada meja, ada kerusi, boleh duduk, boleh dengar, kelas pun selesa kan, semua selesa, dapat cikgu bagi makan, semua cukup, tak ada masalah pun untuk kita tuntut ilmu. Jadi sepatutnya kita senang nak tuntut ilmu, bersungguh-sungguh lah, sebab ada orang yang susah nak dapatkan ilmu tu tapi dia bersungguh-sungguh, dia cari jalan macam mana, walaupun macam Imam Syafi'i tak ada pensel, tak ada kertas, tapi apa yang dia buat? Malah Imam Syafi'i lebih pandai lagi, disebabkan kesungguhan dia menuntut ilmu. Dan juga walaupun orang yang ajar dia sikit benda pun, tapi Imam Syafi'i hormat seolah-olah dia adalah seorang guru yang mengajarkan dia segala-galanya. Dan kita, kamu semua, cikgu ajar macam-macam ilmu, jadi sepatutnya kamu hormat, hargai guru kamu, hargai guru, hormat guru, menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita ni kelas guna Google Meet kan ataupun Zoom kan, jadi boleh chat dan sebagainya. Kita kena jaga adab, jaga tingkah laku kita ketika belajar. Ada guru dengan kawan-kawan pun kena jaga adab, dengan sesiapa saja kita kena jaga adab. Dan sesungguhnya adab itu yang ada pada kamu, adab dan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu kamu. Kalau kamu nak dapatkan ilmu, jaga adab dan akhlak kamu, insya-Allah ilmu akan datang selepas tu. Okay, kamu akan dapat ilmu yang berkat. Ilmu yang berkat ni maksudnya apa? Kamu tak akan lupa apa yang kamu belajar. Kamu dapat beramal dengan ilmu. Okay, kena jaga adab kamu. InsyaAllah selepas tu ilmu yang kamu dapat akan dapat ilmu yang berkat. InsyaAllah. Okay, saya rasa sampai situ saja. InsyaAllah kisah saya hari ini. InsyaAllah semoga kita semua dapat manfaat daripada kisah Imam Syafi'i. InsyaAllah. Semoga bila kita dah dapat belajar benda yang baru, belajar benda yang baik, kita pun amalkan dalam kehidupan kita. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.